Okey, untuk jajaran baru antara PN dan DAP tu, maksudnya Tan Sri Muhyiddin dengan DAP tu, adakah ini disebabkan oleh UMNO, Presiden UMNO telah mengumumkan bahawa penarikan diri daripada kerajaan PN serta-merta tu? Dia sebenarnya daripada tarikh kita umumkan, kita akan tarik diri selewat-lewatnya 1 hari bulan Ogos, kan? Maknanya kita dah letak tarikh bila kita akan kuburkan kerajaan Muhyiddin. Batu nisan kita dah beli. Jadi kalau orang dah tahu dia nak mati, mesti dia akan buat macam-macam benda untuk pastikan dia tak mati. Kan? Ini dari segi strategi pun kita agak silap. Sepatutnya ketika YB Ahmad Jazlan mengumumkan menarik diri, tak boleh seorang-seorang mula-mula dia, lepas tu YB Datuk Seri Nazri, kan? Lepas tu ditunggu yang lain, selepas umum darurat, yang lain tak keluar. Betul tak? Betul. Ini menyebabkan YB Datuk Seri Nazri pun berubah. Mula-mula dia sokong untuk turunkan Muhyiddin, dia tarik balik. Tapi bila tengok kawan-kawan yang lain tidak memberikan sokongan, dah sama-sama berpakat, maka akhirnya dia pun berubah. Kita tak nak macam tu. Sepatutnya bila kita nak bunuh musuh kita, kita tak beritahu bila tarikh kita nak bunuh. Betul. Kan? Betul. Kita buat secara senyap, pak, satu kali nyawa dia habis. Bila kita hanya bak kata orang tembak sipi-sipi, dia kena kat tangan. Kalau dia kena kat tangan kanan, dia masih ada tangan kiri boleh tikam kita. Kan? Kalau dia sepatutnya ditembak di kepala, kena kat telinga, kan? Mungkin pendengaran dia problem, tapi mata dia masih boleh menenang untuk menembak kita. Itu sebabnya when we shoot to kill. Kita tak boleh, kita shoot untuk bagi dia bernapas, bernyawa, dan akhirnya balas dendam pada kita. Ini silap. Hari ini MP-MP UMNO ni perlu sedar bahawa hari ini bukan soal UMNO dengan PPBM. Ini sudah bukan lagi soal politik. Hari ini, apa tujuan mereka ni berpolitik? Kalau tujuan dia tidak lain dan tidak bukan, kalau katalah tujuan dia lain daripada untuk menjaga kepentingan rakyat, untuk berkhidmat pada rakyat, maka kita tak boleh harapkan apa-apa daripada orang macam ni. Tapi kalau dia punya matlamat masuk politik, ingin menjadi pemimpin politik, ingin berkhidmat pada rakyat, ingin menjaga kebajikan rakyat, hari ini adalah hari yang paling crucial. Itu sebab Presiden UMNO kata bahawa antara sebab bila kita bersama dengan bersatu untuk membentuk kerajaan, telah diberikan beberapa perkara yang perlu dibuat oleh Muhyiddin. Pertama, memastikan bahawa aspirasi rakyat dijaga. Apa kehendak rakyat, keperluan rakyat, yang mana positif, yang mana baik, yang mana munasabah, yang mana tidak keterlaluan, ianya perlu dipenuhi. Contohnya, rakyat sempit, di arah duduk rumah, tak boleh cari rezeki. Munasabah tak kalau dia orang minta bantuan? Munasabah. Betul tak? Munasabah tak kalau mereka minta supaya mereka diberikan moratorium? Diberikan tempoh untuk menganjak apa yang dipanggil sebagai pinjaman peribadi, pinjaman kereta, pinjaman perumahan, pinjaman untuk premis perniagaan. Dianjak 6 bulan. Munasabah tak? Betul. Munasabah. Betul tak? Adakah aspirasi rakyat, kemahuan rakyat yang mahukan supaya dalam keadaan mereka hari ini tak dibenarkan bekerja? Bukan mereka malas bekerja. Mereka dilarang bekerja. Mereka hilang pekerjaan. Munasabah tak mereka minta supaya boleh gunakan duit simpanan yang dijaga oleh kerajaan? Duit Aisina. Munasabah tak? Munasabah. Tetapi kerajaan ini gagal. Kita minta moratorium automatik, tak diberikan. Kan? Baru ni, bila dah nak mampus, baru dia nak bagi. Bila kerja politik dia di penghujung jalan, baru dia nak bagi. Kan? Jadi begitu juga kita minta perkara-perkara yang penting,
dari segi ekonomi rakyat, dari segi kesihatan rakyat. Kan? Kita lihat bagaimana mereka menjaga ekonomi, hancur. Betul. Kalau proses untuk menjaga ekonomi ni, kita dah bagi 17 bulan. Mereka gagal. Pelabur asing lari. Kita tengok hari ni keluar surat daripada Persatuan Peniaga-Peniaga daripada Jerman. Mengecam kerajaan ni yang SOP dia berubah-ubah. Ada yang MITI luluskan, tapi ada yang pihak lain tak luluskan. Akhirnya mereka sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Dan mereka sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan kita. Dan bukan hanya pihak Jerman je yang nak meninggalkan kita. Banyak dah meninggalkan kita. Ramai dah lari ke Indonesia. So apa nak jadi kalau kita masih menyokong kerajaan yang gagal? Betul. Itu sebabnya tak ada pilihan. Hari ini kita dah bagi terlalu banyak peluang dan orang dah begitu benci dengan Muhyiddin. Kalau kita masih lagi menyambung nyawa Muhyiddin, maka akhirnya orang bukan akan bunuh Muhyiddin saja. Orang akan pastikan bahawa UMNO juga ditanam dalam pilihan raya umum yang akan datang. Siapa yang akan jadi mangsa nanti? Bila mereka tolak UMNO, mereka bukan hanya menolak menteri-menteri UMNO. Mereka bukan hanya menolak timbalan-timbalan menteri daripada UMNO. Mereka bukan hanya menolak MP-MP UMNO yang memegang jawatan GLC. Mereka akan tolak semua. Mereka akan tolak semua pemimpin UMNO. Dan silap hari bulan, mereka akan angkat orang di AP yang mungkin hari ini sudah ditolak oleh rakyat sebelum ni. Tapi disebabkan kelemahan Muhyiddin dan kita pula dah ambil jawatan timbalan Perdana Menteri, menyebabkan kita dipertanggungjawabkan sama ke atas kelemahan Muhyiddin. Maka kita yang akhirnya akan dihukum silap-silap geng-geng Pakatan Hancing yang dulu menipu rakyat. Semua benda yang mereka buat silap-silap akan dilupakan. Kerana dah tak ada pilihan. Daripada memilih mereka yang bersekongkol dengan Muhyiddin, lebih baiklah pilih mereka yang menentang Muhyiddin. Ini kita kena faham. Itu sebab hari ini kita tengok Rafizi pun dah memainkan peranan dia. Sudah memainkan peranan dia untuk menunjukkan dia juga menentang. Contohnya Amir Syari. Sedangkan MT besar ni datangnya daripada PKR juga. Ya. Jadi kita kena faham. Jangan sampai kita ni main ikut rentak Muhyiddin Yassin. Bila kita dah terjebak, kita mungkin tidak akan ada jalan keluar. Itu sebab penting. Nak kata merasa timbalan Perdana Menteri, dah rasa. Nak kata merasa menteri, kita juga dah rasa. Betul tak? Ya. Kalau kita membuat keputusan yang betul pada penghujung bulan ini, kan, rakyat akan kembali bersama dengan kita. Dan kita ada ruang yang seluas-luasnya untuk mempertahankan hak rakyat, untuk membela nasib rakyat. Dan kalau kita solid bersama dengan parti, menarik sokongan kepada Muhyiddin, silap-silap hari bulan Muhyiddin akan jatuh. Kan? Belum tentu 30 MP yang dah dapat duit bantuan peruntukan parlimen daripada Muhyiddin, mereka akan deliver seperti mana yang dijanjikan. Belum tentu. Okey tu. Ramai yang SD boleh diberikan. ya. Tetapi kalau Muhyiddin hilang, Muhyiddin hilang kepercayaan di dalam parlimen, maknanya sesi pengundian itu dia kalah. Maka tuanku tetap akan memanggil, dan pada ketika itu Muhyiddin akan kemukakan SD yang sudah basi. Okey. Bila dia kemukakan SD yang sudah basi, tuanku akan panggil semua sekali ahli-ahli parlimen ni, termasuklah 30 MP-MP daripada DAP. Dan pada ketika itu tak mustahil untuk melihat kerajaan ini tumbang. DAP juga akhirnya akan mengatakan bahawa mereka tidak menyokong Muhyiddin.
Tapi kalau ketika itu UMNO berada di dalam posisi setengah MP dia menyokong Muhyiddin, setengah lagi tak menyokong, maka macam mana rakyat nak memberikan sokongan yang padu dan solid dalam pilihan raya umum yang ke-15? Ini MP-MP kita kena fikir.